tulis kat slide semua tak boleh. Jadi benda-benda itu yang penting untuk awak sebenarnya. Okay, InsyaAllah dengan ilmu sedikit saya ada, saya akan kongsikan untuk bantuan kepada pihak sekolah terutamanya. Okay, jadi kita sama-samalah aku tak boleh share. Okay, kita sama-sama belajar pada hari ini. Kalau silap jangan risau. Okay, sebab yelah dalam kehidupan kita akan buat silap untuk kita berjaya. Jadi kita ambil peluang ini. Okay, kita buat elok-elok. Bukan untuk pihak sekolah tapi untuk diri kita, insyaAllah. Okay, baiklah. Nampak paparan? Nampak cikgu. Okey. Okey, yang pertama. Still kecil ke dah besar dah paparannya? Paparan kecil, belum present lagi. Present. Dah? Dah. Kat saya belum lagi. Belum lagi? Tapi nampak tak kalau tu? Nampak je sebenarnya. Nampak saya yang kita yang mata empat ni nampak dah tua ni, insyaAllah diorang yang muda-muda ni lagi nampak lah. InsyaAllah. Paparan saya dah penuh tapi tak tahulah kalau tu yang tanya tu. Ke saya je, Cikgu Masrurah nampak semua penuh ke? Paparan saya pun belum ni. Belum present. Nampak slide. Tapi tak apa kot, boleh nampak kan? Anak-anak murid ni ke? Jelas cikgu. Alright, thank you. Saya teruskan. Okay. Yang pertama, apa kita cakap ialah sebab awak ni pun program untuk cemerlang. Okay. Jadi kalau kita sebut cemerlang, kita tentu nak menghasilkan karangan yang cemerlang. Jadi apa cirinya? Okay. Kalau awak nak dapat markah cemerlang, 10 ciri ini awak jangan tinggal. Awak tertinggal satu, memang awak takkan dapat markah cemerlang. Okay. Okay. Yang pertama, idea. Idea mesti relevan. Maksud relevan ni kalau soalan tanya punca, awak jawab langkah memang salah lah. Soalan tanya kepentingan, awak pergi terangkan tentang apa, langkah lebih banyak, maksudnya tidak tepat lah, tidak mengikut tugasan. Okay. Yang kedua, huraian kita jelas dan matang. Okay. Apa maksud jelas? Jelas biasanya panjang. Okay. Tetapi mulai tahun ini, untuk calon-calon SPN 2021, kepanjangan itu dah ada hadnya. Okay, kalau macam dulu kita boleh dapat karangan sampai 7-8 muka surat untuk bahagian B. Sekarang tidak. Sekarang mungkin paling panjang pun awak akan buat 3 muka surat sahaja. Okay. Sebab dia dah ada maksimum dia. Tak boleh buat terlalu lebih. Nak dapat markah yang baik, maksudnya gunalah semaksimum mungkin untuk awak menulis. Matang bermaksud begini. Awak sekarang berusia 17 tahun. Tetapi apabila awak menulis, kita membaca, cara awak menulis tu macam awak dah umur 20 tahun. 30 tahun. Itu maksud kematangan. Dan satu lagi, matang ni kita boleh ukur macam ni cara awak menghurai. Macam ni cara awak memberi idea. Kadang idea itu tidak popular tetapi dia sangat baik. Itu maksud kematangan. Okay. Yang ketiga, contoh sesuai. Nak dapat markah cemerlang mesti kena tahu isu semasa dan gunakanlah aplikasi kalau isu semasa ini banyak dalam awak punya karangan. InsyaAllah awak akan dapat A+. Yang keempat, kosakata luas dan tempat. Luas ni bermaksud dia tahu banyak, dia boleh tukar-tukar. Macam apa dia cakap manfaat, dia boleh guna apa, kebaikan, faedah, dia boleh tukar banyak. Dan tepat bermaksud dalam konteks ayat itu, itulah memang perkataan yang perlu digunakan, bukan perkataan lain. Contoh saya cakap, makanan berkhasiat ke makanan sihat? Ada siapa boleh kita respon? Makanan berkhasiat ke makanan sihat? Makanan sihat. Salah. Makanan berkhasiat. Makanan mesti berkhasiat. Tapi kalau kita sebut pemakanan sihat ke pemakanan berkhasiat? Pemakanan sihat. Pemakanan sihat. Nampak tak beza dia?
Padahal kecil je tu. Kita tak nampak. Okey, saya cakap ini biasanya ayat ni kalau awak pergi tuition, okey, awak masuk dalam internet, awak akan jumpa ayat saya cakap ni. Sebab ayat ni kami sebagai pemeriksa dah nak muntah. Dah jemu dah. Kami dah menghafal dah apa benda ayatnya. Okey, dengar sini. Ayat ni ayat yang popular. Satu Malaysia akan guna ayat ni. Okey. Okey, mungkin awak pun kalau pergi tuition pun awak dapat benda ini. Okey, ayat dia bunyi macam ni. Isu apa? Masukkanlah isu yang awak nak buat dalam karangan tu. Isu apa? Meniti dari bibir ke bibir seluruh umat manusia di 4 penjuru dunia. Okey. Saya tak pasti kalau ada yang tahu, okey, ataupun ada yang ni. Okay, dengar sini. Ayat tu nampak sedap kan? Sedap sangat bahasa dia semua. Tetapi tanpa kita tidak sedar, ada 3 kesalahan besar kita dah buat dalam ayat pertama itu. Okay. Yang pertama, meniti dari bibir ke bibir. Awak ada nampak ke berita itu berjalan dari mulut si A ke mulut si B ke mulut si C? Meniti di situ jelas salah. Itu yang maksud kosakata tak tepat. Okey. Umat manusia. Umat hanya untuk orang Islam. Adakah dalam dunia ini semua orang Islam? Tidak. Digariskan perkataan umat. 4 penjuru dunia. Ini fail sains, fail geografi. Cikgu ajar memang tak dengar. Kenapa? Bumi tak ada sudut. Bumi berbentuk bulat ke sfera? Bumi kita berbentuk bulat ke sfera? Sfera. Sfera. Jadi di mana bucunya? Kat mana penjuru tadi tu? 4 penjuru dunia. Nampak sebab tu saya cakap kadang pelajar dia guna tapi dia tak perasan benda-benda ini. Kalau awak dapat A+, ini akan menjejaskan markah awak. Okay? Sebab tu apa kita buat, pastikan kita buat tu benda yang betul. Okay? Bukan nak sedap, bukan nak ni, tetapi maksud tu tak sampai, maksud tak jelas. Benda ini saya cakap, kesilapan ini biasa dibuat oleh pelajar kelas depan. Pelajar-pelajar kita target untuk cemerlang. Kelas belakang dia tak buat, dia guna biasa je. Tapi kelas depan, dia akan buat dia nak nampak hebat, nak nampak ni. Tapi sedangkan berlambak salah. Rugi Okay. Yang kelima, ejaan dan tanda baca betul. Ini kesalahan kalau awak buat memang jelas lah. Memang tak boleh nak bantu awak lah untuk dapat markah itu. Okay. Yang keenam, penggunaan pelbagai ayat gramatik. Awak belajar ayat apa? Ada ayat tanya, ayat seruan, ayat ni. Jadi aplikasikan dalam karangan kita. Okay. Yang ketujuh, gaya bahasa menarik. Okay. Guna ungkapan. Okay. Ingat, saya suka ingatkan pada pelajar, jangan guna pepatah, gunalah peribahasa. Kenapa? Kadang-kadang yang awak cakap pepatah itu bukan pepatah. Dia bidalan. Dia perumpamaan. Tapi awak bantai semua pepatah. Sebab tu nak selamat, guna peribahasa. Catat ini benda penting. Okay. Selain itu, awak juga boleh gunakan puisi. Okay. Kita boleh cipta puisi kita sendiri, tak ada masalah. Cogan kata, kita banyak cogan kata. Ungkapan tokoh, ini saya yakin pelajar, biasa pelajar Cina, pelajar India dia suka menghafal tokoh-tokoh ini. Tetapi ingat, kita boleh gunakan tetapi jangan setakat macam nak tampal, letak je. Tapi kita tak boleh kaitkan dengan isu yang kita nak cakap. Kita rugi. Sebenarnya benda itu tak membantu kita pun dapat ikhlas. Okay? Okey. Ayat Al-Quran, kalau awak mungkin ada ambil pembelajaran Al-Quran, hadis, awak boleh gunakan. Sama juga. Kalau macam contohnya orang Cina kan, pelajar Cina, dia ambil bahasa Cina, mereka memang setahu saya kena hafal daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 peribahasa tertentu. Betul ke? Sampai sekarang ke begitu? Ada pelajar Cina yang ambil bahasa Cina? Boleh respon? Tak ada? Tak ada yang ambil bahasa Cina? Saya rasa macam tak ramai, tapi biasanya ada. Ada, okey. Sebab begini, tahu saya mereka ini belajar memang kena hafal peribahasa Cina. Jadi sebenarnya saya nak cuma cakap, mereka boleh gunakan peribahasa yang dia belajar itu, walaupun bahasa Cina, tapi dia kena translate lah bahasa Melayu maksud dia, dalam karangan. Itu satu kelebihan kepada mereka. Okey. Okey. Yang ke-8,
pengolahan sangat menarik dan berkesan. Nak tahu menarik senang je. Kita baca, kita memang wow, karangan ni bagus. Dia ada wow, itulah yang akan menjadikan karangan kita cemerlang. Okey. Berkesan apabila karangan kita tu cikgu tanda, pemeriksa tanda sampai 10 tahun dia boleh ingat. Oh, masa saya menanda dulu ada karangan budak ni, dia ada, itu masuk berkesan. Okey. Nombor 9, ini pelajar kelas depan pun jarang. Okey, jarang nak tekankan. Dan inilah kelemahan kalau pelajar dapat A+, tiba-tiba tak boleh dapat A+, salah satu sebab dia ni, nombor 9. Pemerengganan tidak seimbang. Okey, apa maksud seimbang? Kalau seimbang, contoh perenggan pertama awak buat 13 baris. Bermaksud semua perenggan lain pun lebih kurang 13 baris. Kalau pendek-pendek sikit, kalau panjang-panjang sikit. Jangan buat perenggan pertama 13 baris, pendahuluan sebab idea banyak, tiba-tiba sampai kesimpulan 5 baris saja. Jelas awak tak akan dapat A+. Buatlah macam mana bagus, awak tak akan dapat. Sebab saya cakap, ini ciri yang biasa kelas depan abaikan. Okey. Dan yang terakhir, wacana lengkap, mesti ada pendahuluan, mesti ada isi dan juga mesti ada kesimpulan. Contohlah, tiba-tiba awak tengah buat, pemeriksa ketua pengawas cakap, okey, masa tinggal lagi 3 minit, awak tak buat lagi ni kesimpulan. Tinggalkan perenggan isi, terus langkah kepada kesimpulan. Sebab kalau awak tak ada kesimpulan, dikira awak punya wacana tak lengkap, dia akan grade, awak akan terus jatuh merunduk ke bawah. Okey? Ini yang saya boleh cakap untuk selamatkan. Dan jangan lupa gunakan penanda wacana yang sesuai. Bukan penanda wacana yang berjendela, yang pelik-pelik. Menyingkap jendela dari sudut perspektif tak perlu. Selain itu je, cukup dah. Okey? Sebab kita bukan nak bahasa indah sangat. Kita nak yang penting ilmu tu sampai. Okay, jadi macam cakap, kalau awak tertinggal satu ciri ini, awak susah untuk dapat markah A+. Jadi kena tahu semua. Kena aplikasikan semua. Okey. Jenis karangan. Bermula tahun awak, awak calon pertama akan ambil untuk kertas ini. Okey. Bahagian A pun boleh keluar karangan berformat. Kalau sebelum ni bahagian A tak. Bahagian A memang mesti karangan tidak berformat. Tapi untuk sekarang, okey, bahagian A pun boleh keluar berformat. Sebab tu awak kena tahu dua-dua karangan. Dua-dua jenis karangan. Kalau karangan tidak berformat, antaranya huraian, pendapat, perbincangan, ulasan, peribahasa, balasan email biasa, mungkin nak cerita, nak bagi pendapat, itu balasan email biasa. Dan cerita. Karangan berformat pula yang biasa, yang ini saya tekankan biasa keluar. Rencana, laporan, syarahan, pidato, ceramah, ucapan. Okey, sampai sini ini memang yang biasa keluar dalam SPM. Okey, tetapi untuk mula format baru, awak kena tahu dah berita, menulis cerpen, dialog atau wawancara, surat kiriman rasmi, tak rasmi dan email rasmi. Email rasmi ni beza dengan email biasa. Kalau email biasa kita cerita biasa. Tapi email rasmi dia macam surat kiriman rasmi tapi dalam bentuk email. Itu je beza dia. Okey. Ada apa nak tanya setakat ni? Tak ada Ya saya. Saya ada soalan. Ya silakan. Cikgu, masa nak jawab peperiksaan tu memang ada balasan email ke cikgu? Sebab kebanyakan saya tengok set soalan ada macam pendapat, lepas tu karangan umum macam tu je. Laporan. Dia begini, sebab ini yang format baharu. Jadi awak tak boleh cakap macam contoh awak tanya macam itu seolah-olah macam saya yang buat soalan fiksa. Tidak, kita kena bersedia semua. Okay? Sebab semua ini ada kemungkinan untuk keluar. Semua ada kemungkinan. So kalau awak dapat nak cemerlang, awak kena bersedia semua segi. Okay? Biasa kalau karangan berformat, saya boleh cakap ini pengalaman kita menanda, pengalaman kita menganalisis. Untuk karangan berformat memang akan keluar isu yang mudah-mudah. Tapi diberi dalam bentuk format. Sebab tu rugi. Isu senang tapi awak tak tahu format, awak tak boleh jawab. Kalau awak jawab pun awak tak akan dapat markah cemerlang. Sebab format ni nak dapat markah A+, nak dapat markah A, dia mesti format tu kena lengkap. Kena betul semua. Tak boleh salah pun.
Boleh menjawab Boleh cikgu. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, kita terus pergi. Okey. Saya perkenalkan pada awak hari ni 2 teknik. Jadi ini boleh catat lah kalau tak ada dalam bahan. Rasa memang tak ada. Catat Yang pertama saya perkenalkan teknik daki puncak. Daki puncak ini kita sesuai gunakan untuk soalan peranan, usaha, langkah, cara, atau kita nak bagi idea berkaitan dengan peranan, maka kita boleh gunakanlah benda ni. Okey, apa maksud daki puncak? Okey, D itu membawa maksud dana. Kerajaan menyediakan dana. Contoh untuk apa? Soalan pelancongan. Okey, jadi kita boleh buat kerajaan perlulah menyediakan dana bagi memajukan sektor pelancongan di negara kita. Okey, dah dapat isi dah. Okey. Yang kedua, sekolah perlulah menganjurkan pelbagai aktiviti bertemakan semangat patriotik demi apa contohnya membuktikan bahawa anak-anak generasi muda pada zaman ini masih ada jiwa patriotik. Contoh mungkin itu soalan patriotik lah. Okey. Yang ketiga, K bermaksud kempen. Media masa perlulah menghibahkan menguar-uarkan kempen berkaitan budaya membaca. Kan itu kalau soalan budaya membaca lah. Terusnya ilmu. Contoh ini misalnya macam mana kita nak bagi ni. Jadi peranan remaja perlulah meningkatkan ilmu untuk bersaing dalam dunia pekerjaan. Kan itu mungkin tema pekerjaan. Seterusnya selesai untuk daki. Apa itu puncak? P bermaksud masyarakat perlu prihatin. Contohnya mungkin kejiranan. Masyarakat perlulah prihatin dengan keadaan jiran bagi mengeratkan hubungan antara mereka. Terusnya U, undang-undang. Biasa undang-undang ni berkaitan dengan masalah. Masalah-masalah gunakan undang-undang. Contoh kemalangan jalan raya. Pihak berkuasa perlulah menguatkuasakan undang-undang jalan raya yang sedia ada bagi mengurangkan kes kemalangan jalan raya di negara kita. N, nilai. Ni contoh benda-benda nak jadi benda-benda yang baik kan. Mungkin masalah sosial contohnya. Ibu bapa atau pihak sekolah perlulah menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak supaya mereka dapat menjadi insan yang berguna bukan saja kepada ibu bapa tetapi juga kepada negara. Itu contoh nilai. C ialah contoh. Ibu bapa menjadi contoh kepada anak. Nak suruh anak-anak membaca tapi ibu bapa tak pernah membaca kat rumah. Macam mana anak-anak nak galakkan membaca? Ibu bapa cakap makanlah makanan berkhasiat, bagus. Tapi ibu bapa tak pernah nak tunjukkan dia makanan-makanan yang berkhasiat. Dia pun makanan KFC, dia pun makan McD kan. Jadi anak pun tak boleh nak ikut ibu bapa punya. Itu contoh ataupun biasa kalau pelajar dia akan guna suri teladan. Samalah. A bermaksud awasi. Ibu bapa mengawasi. Macam anak-anak sekarang kita tahu. Dia nak buat silap, dia buat masalah macam-macam dia boleh buat. Jadi peranan ibu bapa ialah mengawasi. Mengawasi anak-anak. Contoh macam penggunaan gadget, penggunaan telefon bimbit. Jadi ibu bapa perlulah mengawasi penggunaan telefon bimbit anak-anak supaya mereka tidak menyalahgunakan kemudahan yang ada. Contoh itu idea. Dan terakhir K ialah carnival. Pihak swasta bolehlah menganjurkan carnival membaca bagi meningkatkan budaya membaca di negara kita. Contoh jadi awak boleh gunakan teknik ini untuk awak menyatakan idea bagi peranan, usaha, langkah atau cara. Saya teruskan kepada teknik yang kedua. Teknik peti ilmu. Kalau tadi daki puncak untuk peranan langkah, tapi untuk peti ilmu dia gunakan untuk pesan, faedah atau kepentingan. Apa itu peti ilmu? P ialah pekerjaan. Contoh kalau soalan tanya, huraikan kepentingan sektor pelancongan kepada negara kita. Contoh. Jadi maksudnya, dengan memajukan sektor pelancongan, negara kita dapat mewujudkan
pekerjaan kepada rakyat. Contoh kan, pekerjaan. E itu ialah ekonomi. Okey. Contoh kalau tadi tanya tentang apa kepentingan sektor pelancongan kan, maka kita boleh jawab okey. Selain itu, sektor pelancongan juga dapat menjanakan ekonomi negara ke peringkat yang lebih tinggi. Contoh okey. T, teknologi. Kita dapat memajukan teknologi. Okay. Contohlah soalan kita ubah pula. Okey. Apa faedah memajukan sektor pertanian kat negara kita? Okay, maka dengan memajukan sektor pertanian, kita dapat meningkatkan teknologi pertanian. Okey. Assalamualaikum. Saya ada ceramah. Nanti saya call semua Okey. Terima kasih tuan. Okey. Minta maaf ya. Okey. Terusnya, okey. Itu untuk T, teknologi. I image. Okey. Maksudnya dia memberikan image yang positif. Contoh kalau macam kita memajukan bidang pertanian, maka orang luar akan hormat negara kita. Okey, walaupun kita negara kecil tapi kita mampu keluarkan makanan yang cukup untuk rakyat. Contohnya. Okey. Okey, macam contoh kita tengok Singapura, sebuah negara pulau, okey, yang memang kita tahu dia banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Tetapi baru-baru ini kalau awak perasan, okey, mereka dah mula buat teknologi untuk proses air sendiri. Nampak tak? Itu yang mereka buat itu boleh guna teknologi. Image juga. Macam mana sebuah negara yang kita tahu tak ada sumber alam, tak ada ni tapi mampu keluarkan air untuk kegunaan rakyat dia contohnya. Jadi dia dapat meningkatkan image negara tersebut. Okey. I satu lagi ialah ilmu. Kita dapat meningkatkan ilmu. Contoh macam bidang pertanian tadi, apabila kita majukan bidang pertanian, secara tak langsung petani kat negara kita dapat meningkatkan ilmu. Ilmu tentang apa? Oh, penggunaan drone. Kalau dulu kita nak semai biji benih, kita nak tabur racun, kita nak buat sembuh racun serangga, kita perlu guna tenaga manusia. Tetapi sekarang dah tak perlu. Orang guna drone saja. Dah boleh selesaikan masalah itu. Itu contohlah ilmu. Okay. L bermaksud lestari. Lestari ni maksudnya kekal. Okay. Dengan kita memajukan sektor pelancongan contoh, kita dapat melestarikan alam sekitar. Iaitu pelancongan apa? Pelancongan eko. Iaitu pelancongan berasaskan alam semula jadi kan. Okay. Dan M ialah makmur. Okay. Makmur ni cukup maksud dia. Okay. Contoh kalau macam negara Jepun. Negara Jepun kita bercakap negara yang makmur. Okay. Keperluan untuk rakyat dia sentiasa cukup. Okay. Dan yang terakhir U ialah untung. Okay. Untung ni saya lebih kepada masyarakat lah. Okay. Maksudnya kalau kita memajukan sektor contohnya pertanian. Okay. Masyarakat yang terlibat dalam tadi contohnya petani akan dapat untung dengan cara menjual hasil mereka kepada orang lain. Itu untunglah dapat duit. Kalau ekonomi fokus kepada negara. Okey, ada nak tanya apa-apa untuk setakat ini? Jelas? Okay, saya harap jelas. Kalau tak ada pertanyaan tu saya teruskan. Okey, kita masuk kepada slot kita pada hari ini iaitu bahagian A. Okey. Ni ada dalam bahan awak. Okey. Markah penuh untuk bahagian A 30 markah. Boleh tak saya dapat 30 markah? Setakat ini lembaga peperiksaan tak pernah bagi markah 30, tak pernah bagi 29. Paling tinggi calon akan dapat 28/30. Awak kena tahu benda tu. Okay. Nombor 2. Ada diberi satu soalan dengan kombinasi kepelbagai bahan rangsangan. Dia akan bagi 2, 3, 4 bahan. Okey. Jawab satu soalan. Ada kemungkinan contoh dia bagi 2 email. Jawab satu email saja. Okey. Jadi kita kena baca soalan betul lah apa kehendak soalan. Okay. Panjang karangan hendaklah 150 hingga 200 perkataan. Okey, pertanyaan selalu yang saya dapat, cikgu, kalau lebih boleh tak? Tak boleh. Okey, tidak boleh. Dia cakap 200, guna 200. Dia cakap jangan kurang pada 160, jangan kurang. Awak nampak markah cemerlang, awak maksimumkan awak punya penggunaan perkataan. Tolonglah buat betul-betul sampai
nak dekat 200. Okey, kadang ada pelajar buat 150 je. Lagi 50 dia tak nak ni. Padahal sedangkan kita boleh tambah macam-macam idea lagi untuk kita maksimumkan markah kita. Okey. Nombor 5 ni kena ingat. Kalau diberikan 4 bahan, bermaksud dalam karangan kita, 4 bahan tu kita kena gunakan. Dia bagi 2 bahan, maka 2 bahan itulah perlu digunakan. Perlu disentuh dalam karangan kita. Tak kisahlah kat mana pun, tak sesuai kat isi, dia boleh jadi pendahuluan, boleh jadi kesimpulan. Okey. Tapi kita gunakan bahan tersebut. Okey. Dan nombor 6, okey, macam biasalah, karangan perlu mengandungi pendahuluan, isi dan kesimpulan. Kalau untuk kelas depan, awak tahu awak idea banyak, buat 2 isi. Tetapi cikgu kalau untuk budak kelas belakang, okey, kalau dia tak boleh nak buat 2 isi dengan huraian panjang, so dia buat 3 isi. Tapi maksudnya dia pendek sikit lah berbanding 2 isi tu. 2 isi ni dia memang fokus betul. Lah ingat kalau rapat makan cemerlang, cukup 2 isi. Tak perlu buat 3 isi. Sebab awak nak fokus kepada huraian awak. Okey, pergi kepada slide berikutnya. Okey, soalan kita. Okey, soalan. Okey. Macam biasa, dapat soalan baca arahan. Pelajar kita ni sebenarnya dia tak suka baca arahan. Dia terus nak jawab. Itu satu kerugian. Okey. Maklumat di bawah berkaitan dengan budaya menabung. Huraikan pendapat anda tentang budaya menabung. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi dia dah cakap dah. Dia nak awak huraikan budaya menabung. Jangan cerita pasal benda lain. Jangan cerita pasal berjimat cermat. Sebab dia dah cakap sini budaya menabung. Sebab pelajar kadang nampak contoh pantun berjimat cermat. Dia dah tukar jadi isu dia berjimat cermat. Hati-hati Okey. Sekarang saya nak awak baca. Okey. Pertama dulu, kotak pertama itu. Petikkan berita itu. Sekejap lagi dalam lepas 1 minit saya nak tanya apa yang awak faham daripada bahan ini. Okey, silakan. Okey, dah boleh baca? Okey, ada siapa tak boleh bagi tahu saya apa yang difaham dengan bahan pertama? Ada siapa boleh bagi respon? Apa yang difaham dengan bahan pertama itu? Ada? Ada siapa? Saya rasa bahan pertama tu menerangkan tentang faktor-faktor tidak berlakunya budaya menabung. Okey, bagus. Okey, boleh nyatakan tak faktor dia apa? Antara faktor dia seperti pendapatan kecil, perbelanjaan tidak teratur dan kurangnya motivasi serta disiplin yang menyebabkan seseorang itu gagal mengatur kewangannya. Okey, 3 faktor tu betul pendapatan kecil, perbelanjaan tidak teratur, kurangnya motivasi dan disiplin. 3 isi dia bagi kat situ. Betul. Secara mudahnya faktor orang kurang menabung. Okey, terima kasih. Bagus, betul. Tapi sebenarnya dalam bahan ini ada satu lagi benda dia nak cuba ceritakan. Ada siapa boleh terangkan yang dia nampak? Selain faktor, ada satu lagi. Ada? Aina Adila, tolong cakap sebab cikgu tak nampak mesej awak. Mike cakap. Saya ke cikgu.
Kesan dia kata Cikgu Ruslan. Kesan. Kesan apa? Jangan cakap kesan je. Cuba terang sikit pada saya. Contoh kat situ cakap menyebabkan seseorang itu gagal mengatur kewangan dengan sihat. Itu macam kesan kat situ ke Cikgu? Itu sebenarnya kalau kita yang awak cakap kesan kat situ kurang tepat. So itu faktor. Jelas dia kat faktor. Ini huraian saja ni. Okey. Bukan yang tu. Bukan yang tu sebenarnya. Ayat pertama sebenarnya. Ayat pertama tu cerita tentang apa? Kebaikan amalan menabung. Ya, bagus. Kebaikan budaya menabung. Apa kebaikan dia? Kesediaan serta kesenangan pada masa depan. Ya. Okay. Sebab tu saya cakap jujur cakap kalau awak baca tetapi awak tak boleh terang dengan tepat, maksudnya awak lemah dalam membaca. Okay. Awak tak faham apa bahan diberi. Ingat kefahaman bahan yang diberi itu sangat penting dulu. Sebelum awak nulis karangan, awak kena faham bahan. Tapi kalau kita tak faham bahan, kita salah tafsir, memang kita tahulah kita tak berjaya dapat buat dengan baik. Ingat tafsir bahan sangat penting. Fahamkan soalan. Apa yang dibagi? Jadi beri itu kena buat catatan. Oh, ni tentang apa? Kebaikan. Catat lagi kebaikan. Ini faktor. Supaya kita nampak bahan itu nanti apa keseluruhan dia nak bagi. Okey, yang kedua, kita pergi kepada pantun. Okey, pantun berjimat cermat. Masak meranum buah ara, jatuh sebiji di atas papan. Jika berjimat setiap perkara, pasti terjamin masa hadapan. Okey, ni cerita tentang apa ni? Kalau pantun, kita tengok dua baris bawah dua baris bawah ni. Baris 3 dengan baris 4. Ni cerita tentang apa ni? Kebaikan amalan menabung. Kebaikan budaya menabung. Apa kebaikan dia? Menjamin masa hadapan. Okay, kalau kita tengok dengan isi tadi, dalam bahan satu, sama tak agaknya? Sama. Jadi kalau sama, tak boleh ambil 2 kali nanti. Apa boleh buat? Nampak tak? Itu kemahiran membaca. Okey. Rangkap kedua. Turun ke ladang memetik kacang, hendak dibuat masak lemak. Segala urusan jika terancang, sikap membazir pasti terelak. Okey, ini diterangkan tentang apa? Kebaikan. Okey, apa kebaikan dia? Sikap membazir pasti terelak. Ya, kita dapat mengelakkan sikap membazir. Kalau sebut dia membazir, kita boleh guna apa? Membazir itu amalan syaitan kan? Hati kan? Kita boleh guna tak langsung. Itu yang kita cakap sebenarnya apa kita menulis karangan, dia tak susah sangat pun. Kalau kita betul-betul boleh faham, kita banyak ilmu, dia tak susah pun. Dan apa ikhlas tu sebenarnya bukan mustahil. Okey, kalau diberi bahan begini, ada gambar, fokus dulu kepada perkataan yang ada dalam grafik yang diberi, dalam poster yang diberikan. Sebab perkataan-perkataan itulah sebenarnya kata kunci untuk kita dapat idea. Okey, contoh kalau kita nampak kat sini dia ada tulis skim simpanan pendidikan nasional kat atas. Lepas tu dalam kotak tu simpan 500 percuma 500. SSPN 1M untuk 500,000 pelajar awal. Tindakan bijak hari ini menjamin pendidikan anak-anak. Okey, jadi awak boleh tafsirkan apa bahan ini. Dia cuba sampaikan apa bahan ini. Dia cuma sampaikan pasal mereka membagi percemaran 500 ringgit. Okey, ini untuk menggalakkan kan? Nak galakkan orang simpan, dia buat tawaran begitu. Itu langkah. Okey, selain tu ada tak lagi yang lain? Dia ada kepentingan. Ya, apa kepentingan dia?
kepentingannya dapat menjamin pendidikan anak-anak. Bagus, tepat. Okey, nampak tak? Apabila kita dah analisis bahan tiga-tiga kita tengok, awak rasa karangan awak kena buat apa? Berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Salah, pendidikan anak-anak cuma satu bahan saja. Maksud saya pada tiga bahan kita bincangkan, bahan pertama, bahan kedua dan bahan ketiga, apa sebenarnya? Kebudayaan menabung. Masih kurang tepat juga. Awak masih tak nampak lagi ni. Siapa boleh bagi respon? Bahan satu, bahan dua dan bahan tiga, apa yang cuba diceritakan? Faedah. Okey, dia cuba. Awak perasan tak? Tadi kita bincang, bahan satu ada kepentingan menabung kan? Ya. Bahan dua ada tak? Ada. Bahan tiga? Ada. Jadi sudah dapat makan cemerlang, awak kena cerita kepentingan menabung. Tapi kalau cikgu salah tak saya nak buat faktor sebab faktor tadi ada tiga isi? Tidak salah. Tetapi ingat, kalau awak fokus pada satu bahan saja, bahan dua dan tiga tak guna, agaknya cemerlang tak dapat? Tak cemerlang. Sebab tu saya cakap kepentingan kita menganalisis bahan tu sangat penting. Kita menganalisis soalan. Dapat soalan, analisis dulu, jangan terus buat. Sebab benda ni penting, kita nak fahamkan betul-betul. Okey. 4 benda kita kena analisis. Itu yang pertama, isu. Okey, isu ni apa maksud dia? Isu ni tema yang disentuh dalam keseluruhan bahan. Isu perlu diceritakan dalam penubuhan secara umum. Contoh budaya membaca, pertanian dan sepelancongan ini contoh isu. Jadi kalau keluar budaya membaca, ceritalah apa maksud budaya membaca. Cikgu, budaya membaca. Apa? Kalau budaya menabung, dia masuk dalam isu juga Dia boleh berkaitan luar negara, tak ada masalah. Kalau awak boleh cerita pasal luar negara, baguslah. Ilmu awak tinggilah. Itu masuk kematangan. Okey, awak kaitkan budaya membaca di Jepun contohnya. Kan? Okey, tapi saya nak tanya awak tahu tak agaknya dalam dunia ni negara mana yang paling banyak masyarakat membaca? Sweden. Apa? Negara. Ini ilmu ni saya dapat pun sebab saya membaca. Nak dapat markah cemerlang dalam SPM, awak kena banyak membaca. Awak kena banyak dapat cari ilmu. Macam mana? Ni saya bagi ni, nanti boleh catat. Agaknya negara mana? Yang masyarakat Sweden? Ya, negara-negara Eropah. Bukan, salah. Dia di Asia sebenarnya. Japan. Bukan pun salah. Singapura. Kita nak dapat makan cemerlang sebenarnya bukan mudah. Tetapi kalau kita banyak membaca kita ni, dia akan jadi wow kepada ini. Okey, dia sebenarnya bukan. Itu bukan negara ni. Dia negara membangun. Iaitu negara India. Negara India paling ramai orang membaca. Dia jauh meninggalkan dengan Jepun. Cakap Jepun suka membaca semua. Tidak. Yang banyak membaca ialah masyarakat India. Mana saya dapat? Saya membaca. Sebab tu apabila kita boleh buat karangan kita dengan fakta-fakta begini, itulah punca awak boleh dapat ikhlas. Tetapi kalau awak cerita benda sama, orang dah tahu apa wownya karangan awak, tak ada. Okey, sama juga kalau kita cerita contoh kita perlulah makan sayur-sayuran dan buah-buahan kerana banyak khasiat. Budak kelas belakang pun tahu benda tu. Kan? Cikgu awak pun memang dia tahu benda itu. Apa kebaikannya? Tapi kalau awak boleh cerita macam ini, ibu bapa perlulah menyediakan sayuran brokoli pada setiap hari. Kerana kajian menunjukkan bahawa brokoli kandungan brokoli, khasiat brokoli dapat mematikan sel-sel kanser yang terdapat dalam badan kita. Awak rasa pemeriksa awak, dia cari tak maklumat tu? Betul tu budak ni cakap? Okey, dia cari. Oh betul lah, saya pun tak tahu benda ni. Nampak tak? Dia akan bagi impression besar kepada karangan awak. Kita mengharapkan pelajar boleh bagi begitu sebenarnya.
Bukan cerita-cerita biasa, bukan yang tidak. Awak dapat makan cemerlang, ingat pesan saya, catat benda-benda ini. Sebab ini tak ada dalam slide, tak ada dalam ni. Okey, yang kedua, tugasan. Tugasan ini arahan yang perlu kita jawab dalam perangan isi. Okey, karangan baik perlu jawab tugasan. Okey, ya, tugasan ni faedah ke, punca ke, keburukan ke, tadi kita nampak dah. Maksudnya karangan kita nak buat apa? Kita nak buat kepentingan budaya menabung. Ataupun kebaikan budaya menabung. Tak kisahlah awak guna apa yang ya saya. Kalau faktor boleh? Faktor boleh. Saya cakap tapi kepentingan tu awak kena cerita tempat lain. Jangan awak tak ambil. Faham tak? Faham. Selagi bahan tu ada dalam tu, cikgu tak boleh salahkan cakap awak ni salah, tak boleh. Tetapi kalau awak tak guna bahan-bahan lain tu, itu jadi salah. Okey, yang ketiga dimensi. Dimensi ni cakupan golongan nak dirujuk dalam soalan. Agaknya kalau dalam soalan kita tadi, apa golongan yang paling sesuai untuk ketiga-tiga bahan? Apa? Golongan mana? Kalau rujuk pada tiga-tiga bahan, golongan mana yang kita sesuai? Masyarakat. Pandai, masyarakat. Kalau cakap ibu bapa tu bahan ketiga je. Bahan satu dua dia tak cakap pasal ibu bapa. Jadi keseluruhan betul masyarakat ataupun boleh guna seseorang. Kalau kita guna masyarakat, semua masyarakat. Kalau kita guna seseorang, semua guna seseorang. Sebab bahan itu umum. Okey? Okey. Dan yang keempat, format. Format ni dia dah cakap tadi, dia rupa karangan, bentuk karangan. Sama ada berformat tak berformat. Okey, kalau karangan tadi berformat ke tidak berformat? Soalan tadi karangan berformat ke tidak berformat? Tidak berformat. Tidak berformat. Okey, ini jawapan dia. Awak boleh catat kalau awak dah print. Kalau awak tak print, awak boleh tulis. Isu dia, budaya menabung. Okey, tugasan dia, kepentingan. Ambil satu je, tak payah ambil semua. Okey, lepas tu dimensi dia, masyarakat atau seseorang. Dan format dia ialah tiada. Sebab di karangan huraian ataupun pendapat. Boleh saya teruskan? Cikgu saya ambil nota jap. Okey, boleh. Setakat ni ada nak tanya apa-apa? Yang mungkin ada yang awak tak jelas ke, mungkin maklumat yang awak dapat sebelum ni tak sama dengan saya terangkan ke. Boleh terus tanya kalau ada kemuskilan. Kita dah siap? Dah cikgu. Okay. Dah siap bagi tahu sebab saya akan tunggu awak. Kalau lama-lama nanti bagi masa kita. Okey, kita terus pergi kepada macam mana cara kita nak menulis karangan. Okay. Kita pergi kepada yang pertama, pendahuluan. Okey. Tadi kalau kita tengok, okey, dia cakap maksimum berapa ratus patah perkataan kita kena buat untuk bahagian A ni? Maksimum berapa? Maksimum 300. Mana ada 300? 200. 200 hingga 20. 200 patah perkataan. Berapa perenggan kita nak buat? 2 hingga 3 isi. 5 perenggan. Tapi tu kalau 3 isi, saya cakap nak dapat makan cemerlang berapa isi? 2. Jadi maksudnya 1 pendahuluan, 2 isi dan 1 kesimpulan. Jadi berapa isi? 4. Berapa perenggan? 4 perenggan. 200 bagi 4 berapa? 200 bagi 4 berapa?
50. 50. Maksudnya awak catat bahagian A 1/50. Senang. Terus ni lepas ni buat latihan, biasakan 1/50. 1/50. Okey, kita pergi pada pendahuluan. Saya memang akan buat benda yang biasa, tetapi cara kita menguraikan luar biasa. Saya tak akan bagi awak teknik-teknik yang nama bukan-bukan ke, nama yang macam-macam pelik, tak ada. Ini yang awak belajar daripada buku teks. Inilah yang digunakan. Ayat rangsangan, ayat huraian, ayat contoh. Ni yang kita gunakan. Okay. Ayat rangsangan kita cerita isu kita. Isu kita apa? Budaya menabung. Apa boleh cakap? Oh, budaya menabung pada hari ini masih rendah. Orang kurang mengamalkan budaya menabung. Contoh. Okay, jadi itu ayat pertama. Jadi kita boleh buat dewasa ini budaya menabung dalam kalangan masyarakat kita masih rendah. Cukup dah. Okey, ayat huraian. Kenapa awak berkata demikian? Okey, nampak tak? Abla kenapa? Tadi ada faktor tak? Oh, ada 3 faktor. Maka 3 faktor itu awak boleh tulis dalam ayat kedua, ayat huraian. Yang warna biru tu kalau awak perasan, itu adalah idea yang saya ambil daripada bahan. Okey, yang hitam ni yang kita buat sendiri. Okey, contoh ayat kedua. Hal ini disebabkan oleh siapa? Pendapatan siapa? Pendapatan masyarakat kecil dan perbelanjaan mereka tidak teratur. Cukup ambil 2. Okey, contoh. Okey, contohnya, okey, ramai orang gagal mengatur kewangannya menyebabkan ada golongan yang diisytiharkan muflis oleh Bank Negara Malaysia contohnya. Kalau awak nak tahu, ini fakta. Golongan yang paling banyak muflis kat negara kita umurnya 25 hingga 40. Kenapa golongan ini? Umur 25 dia baru bekerja tetapi dia dah beli barang mahal-mahal. Dah beli kereta import. Dah suka belanja yang besar. Barang yang berjenama. Pakai kat kredit tapi kredit tak mampu nak bayar. Last kali tak mampu nak bayar kena isytiharkan muflis. Kesan muflis ni sangat besar. Sangat besar. Awak tak boleh buat pinjaman apa-apa, awak tak boleh nak buat apa berkaitan dengan bank. Lepas tu awak nak pergi luar negara pun tak boleh. Jadi dia banyak masalah. Dan yang terakhir ayat arah ni, kita nak fokus perenggan kita ke arah mana. Contoh saya nak buat kepentingan. Persoalannya apakah kepentingan budaya menabung kepada masyarakat. Ataupun awak boleh buat dalam bentuk ayat biasa. Sebenarnya terdapat pelbagai kepentingan budaya menabung kepada masyarakat. Siap dah satu perenggan. Ada apa-apa nak tanya yang tak faham berkaitan pendahuluan? Tak ada, cikgu. Tak ada, jelas Jelas. Saya pergi kepada isi pula sebab kita ni nak fokus pada bahagian B juga. Tapi bahagian B sama cara macam ni, cuma dia panjang sikit. Itu je beza dia. Okey, contoh isi pertama. Isi pertama ni saya ambil bahan pertama. Contohnya, ayat topik, apa kepentingan budaya menabung? Untuk persediaan kesan pada masa hadapan. Jadi, kita tulis ayat kita, satu daripada, apa soalan kita tadi? Kepentingan. Itu tu pula. Satu daripada faedah. Kebaikan budaya menabung kepada masyarakat ialah, belakang dia mesti tak boleh untuk. Ialah untuk salah. Adalah untuk betul. Jadi kalau guna ialah, belakang dia mesti kata nama. Jadi kita ubah sikit. Ialah masyarakat dapat bersedia dan hidup senang pada masa depan. Boleh ke cikgu ubah? Boleh, asalkan tak lari daripada idea diberi. Kalau rasa nak selamat, guna je yang diberi. Dapat Okey. Yang kedua, ayat huraian. Ayat huraian saya kenapa? Kenapa awak cakap? Ya, saya. Kita ubah tu, kalau contoh macam cikgu ubah tadi kan. Jadi kalau dia ubah maksud dia salah. Kalau saya masih cerita tentang bersedia dengan kesenangan, saya tadi ubah masyarakat dapat bersedia dan hidup senang. Lari tak daripada persediaan dengan kesenangan? Tak. Tidaklah. Itu je sebenarnya. Tapi kalau awak takut nak ni, awak guna je macam yang diberi. Tu lebih selamat. Tapi kadang-kadang kita memang ikut ayat kita nak buat, kita tak boleh ambil bulat-bulat perkataan dalam tu.
kita kena tukar juga. Okey. Jadi seterusnya ayat huraian. Kenapa awak cakap macam tu? Kenapa awak cakap budaya menabung ni boleh bersedia ni? Okey, sebabnya kita tak tahu untung nasib kita. Kita tak tahu apa berlaku pada hari esok. Jadi kita masuk peribahasa. Malam tidak berbau. Okay, cara nak menulis macam mana? Hal ini dikatakan demikian kerana setiap orang tidak mengetahui perkara yang akan berlaku pada hari esok. Itu contohnya ni lah kalau buat nak mudah. Ataupun hal ini dikatakan demikian kerana untung nasib hidup tidak kita ketahui. Seperti peribahasa, malam tidak berbau. Lepas tu baru kita masuk ayat contoh. Macam mana awak nak buktikan bahawa awak bersedia? Beli insurans, beli takaful. Sebab contohnya macam insurans. Apabila kita ada penyakit kronik, dia boleh buat bayaran kan. Dia boleh tampung hutang kita kepada hospital contohnya. Tetapi kalau setakat cerita insurans, takaful sebenarnya tak boleh dapat ikhlas lagi. Awak kena bagi lagi detail. Boleh tak bagi saya contoh-contoh insurans yang ada kat Malaysia? Insurans saya. Itu jenis. Lagi detail. Maksud saya, apa contoh syarikat insurans? Great Eastern. Bagus, Great Eastern. Lagi? Takaful. Takaful. Memang ada nama takaful. Betul. Lagi? Dua je yang awak tahu. AIA. Prudential. Kan? Itu antara syarikat insurans yang terkenal. Tahu tak fungsi insurans selain untuk penyakit, apa lagi fungsi insurans? Untuk ambil lesen kereta. Ambil lesen kereta? Lesen kereta tak? Kalau kemalangan, kemalangan jalan raya kan, dia boleh tampung kita punya bayaran ni. Itu untuk fungsi insurans. Lagi selain tu ada tak lain, untuk lain? Kalau rumah kita terbakar misalnya kan, boleh ambil boleh. Nampak tak? Sebenarnya benda itu yang kita nak cerita dalam karangan kita. Contohlah saya ambil satu, saya ambil insurans Prudential contohnya. Maka kita buat contoh, sebagai contoh, masyarakat boleh menyimpan dalam insurans Prudential. Dan simpanan ini boleh digunakan untuk merawat penyakit kronik sekiranya kita ditimpa pada suatu hari nanti. Nak lagi bagus, bagilah satu atau dua contoh penyakit kronik. Apa contoh penyakit kronik yang biasa orang hidapi? Kencing manis. Kan Malaysia kan suka minum teh tarik kan, makanan manis. Dapat penyakit kencing manis. Kanser. Ya betul, kanser. Selain kanser, stroke. Kan, sakit jantung. Jadi untuk pembedahan bagi penyakit-penyakit ni memang sangat tinggi kos dia. Tapi kalau kita ada insurans, maka dia akan dapat merendahkan pembayaran itu. Ataupun mungkin kita tak payah bayar langsung tu. Kesan dia. Sebab soalan ni kepentingan, maka ayat kesan dia sangat penting. Apa kesan kita bersedia tadi? Maka kesan dia, kita dapat selamatkan nyawa. Kita dapat panjangkan jangka hayat. Bukan kita tak mati, kita akan mati. Tetapi maksudnya, kita boleh hidup lagi 5 tahun, kita boleh hidup lagi 10 tahun. Kalau tidak, kalau sakit jantung kita tak buat apa-apa, insyaAllah lagi cepat kita mati. Contohnya kan, jadi maka kita buat ayat kesannya, kesan kepada siapa ni? Kepada masyarakat. Masyarakat dapat menyelamatkan nyawa sekaligus memanjangkan jangka hayat dan hidup. Siap kita punya satu perenggan. Sekarang saya nak suruh awak mencuba. Siapa nak cuba boleh cuba. Kerana ada 5 ayat. Jadi 5 ayat 5 orang lah. Ayat pertama, siapa nak cuba? Siapa nak cuba buat ayat pertama? Tak apa, salah kita belajar, saya boleh betulkan. Jangan malu. Jangan takut. Siapa nak cuba ayat pertama? Cikgu, boleh saya cuba? Ya, bagus. Silakan.
Selain itu, kepentingan budaya menabung ialah sikap membazir pasti terelak. Okey, itu awak ambil bulat-bulat dalam tu. Okay, betul. Ataupun kita boleh buat apa? Selain itu, kepentingan boleh menabung ialah masyarakat dapat mengelakkan sikap membazir. Sama je, dia tak lari. Yang penting kita cakap tentang membazir itu. Itu maksudnya tadi. Okey, bagus. Terima kasih atas percubaan. Okey. Okay, ayat huraian pula. Ada orang lain nak cuba? Ada mesej dalam ruangan ke? Saya tak boleh baca. Kalau awak tulis tu saya tak boleh baca. Sebab saya buat paparan ni saya tak nampak pun. Tak ada Cikgu Ruslan. Oh tak ada? Kalau saya nak ada. Lah. Tolong menjawab. Ada nak buat untuk nombor 2? Cepat sikit. Jangan kita buang masa rugi. Saya nak terangkan banyak benda nak bagi pada awak ni. Kalau awak laju, lah kita buat lagi cepat. Selain itu, dah. Okey. Nombor 2. Ayat kedua. Ayat huraian. Saya, Cikgu. Okey, silakan. Ayat kedua. Umum mengetahui bahawa barangan yang tidak diperlukan tidak harus dibeli untuk mengelakkan pembaziran. Ya, bagus. Okay. Boleh tak kita detailkan barangan, jenis-jenis barangan yang tidak diperlukan? Contoh macam barangan berjenama, kan? Barangan import itu bukan kita perlukan. Awak nak pakai baju, orang tahu ke baju awak tu RM3,000? Tak. Tak tahu kan? Awak beli kat pasar malam RM10 pun orang tak tahu kan? Ya. Jadi benda itu yang kita cakap. Barangan tak perlu, tak payah beli. Okay? Kita beli yang memang berfungsi. Kalau awak belajar ekonomi, beli yang berfungsi. Untuk pakaian, beli pakai RM10. Tak perlu nak pakai yang RM3,000. Itu maksudnya ni kan. Minyak wangi, ada yang wangi RM10. Tak perlu sama nak beli 500 minyak wangi. Contohnya tapi kalau kita mampu tak ada masalah lah. Kalau ni sekarang cerita kalau tak mampu. Okey. Ayat contoh. Okey. Ayat contoh. Silakan. Siapa nak cuba? Nak contoh? Ramai dalam ni, takkanlah asyik orang sama, saya pun dengar orang sama je yang bagi respon. Yang lain mana? Cikgu boleh. Ya, sila. Memang saya Bahasa Melayu boleh petik nama yang ada dalam grup ni lah Cikgu. Tak, sebab saya buat paparan ni, saya tak boleh nak tengok siapa yang ada. Bukan, Cikgu BM yang ada dalam grup ni, Cikgu BM. Ya, sila. Kalau Cikgu nak tunjukkan pada siapa, saya lagi suka. So budak tu jawab. Assalamualaikum. Damia boleh tolong jawab Damia? Damia ada kan? Dah dia membisu dah. Damia ada. Ada. Cuba jawab Damia. Salah tak apa, kita belajar Cikgu. Kita belajar. Kita sama-sama belajar. Awak silap, saya tegur, awak bagi ilmu pada kawan-kawan. Cepat. Kita ada lebih kurang ada sejam lagi. Bukan sejam, 50 minit je. Saya tak masuk bahagian B lagi ni. Saya tak nak rugikan awak dapat sikit. Saya nak bagi banyak ni, 2 jam ni. Okey, Muhammad Imran. Muhammad Imran ada kan? Puan Hazura. Saya nampak macam dia ada tadi. Imran Syarimi. Ada. Come on. Mana-mana ramai ni. Murid sukses pun ada ni. Go Zizwan. Okay, go Zizwan. Cuba go Zizwan.
Kamu boleh, cuba. Semua takutlah Puan Azura. Takut nak belajar ni susah ni. Kan? Ulia, Syofia Ulia nak cuba? Ya saya. Syofia cuba Syofia, tak apa, tunjukkan ke abang-abang awak ni. Ni murid tingkat 4 Cikgu Ruslan. Oh bagus. 2 tahun ada 2 tahun boleh aplikasi ilmu. Okey, cuba Syofia. Silakan. Saya doakan A+ awak dapat 2 tahun lagi. Okey, silakan. Okey, misalnya kita dapat misalnya kita perlu membuat perancangan kewangan dengan benar serta berbelanja mengikut senarai perbelanjaan. Okey, terima kasih atas percubaan. Okey, dengar sini ada satu benda yang dia bagi ilmu pada kita hari ini. Okey, dia buat silap apabila dia guna perkataan kita. Dalam karangan nak dapat markah A+ tak boleh guna kita. Ingat terima kasih. Kita cakap awak silap, awak bagi ilmu pada orang lain. Okey. Ingat dalam karangan jangan guna kita, tak boleh guna kita. Kalau nak guna kita guna masyarakat secara umum. Okey, terima kasih atas perkongsian untuk bagi ilmu kepada kawan. Ini benda besar dalam tengok kalau dia tak buat silap, saya tegur tak tahu, saya tak tegur. Tapi apabila dia buat silap, saya boleh tegur, awak pun dapat ilmu, orang lain pun dapat. Catat kita tak boleh guna dalam karangan. Cikgu, dalam negara kita dan kita sama tak? Kita merujuk orang, negara kita merujuk negara. Jadi negara kita tak salah. Jangan awak lepas ni langsung tak guna kita dalam tu. Kita untuk orang tak boleh. Okey? Tak boleh. Kena guna negara kena guna masyarakat. Okey. Betulkan tu je. Masyarakat perlulah membuat perancangan kewangan. Macam mana cara nak buat perancangan kewangan ni? Dengan menyediakan senarai perbelanjaan sebelum berbelanja. Contoh, ataupun kalau kita nak guna idea kita sendiri, okey, macam dibuat tadi. Misalnya, masyarakat perlulah berbelanja mengikut senarai perbelanjaan supaya contohnya. Betul lah tu. Tapi detailkan, jangan ambil yang saya bagi tu tanpa awak detailkan. Ingat, awak nak dapat A+ ni. Bukan nak dapat markah A- ke A saja. A+ kena bagi wow. Okey, ayat kesan. Sahabat cuba ayat kesan. Sebab sebelum saya pergi kesimpulan, saya nak pergi bahagian B pula. Okey, saya pilih ya. Silakan. Sebab tak ada yang bersuara ni, saya nak Nurul Fatihah. Boleh Fatihah tolong jawab? Fatihah ada kan? Okey, Fatihah cuba jawab. Impaknya budaya menabung dapat mengelakkan masyarakat daripada terjerumus dalam hutang. Seperti kata orang-orang tua, nak ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Okey, dia bukan kata orang-orang tua. Orang tua-tua. Beza orang-orang tua dia merujuk pada orang tua yang ni lah, usia dia. Tapi orang tua-tua ni merujuk pada pengalaman dia. Okey, so itu je yang saya nampak. Okey, dia ada perkataan terjerumus. Nampak tak? Itu yang dinamakan kosakata luas. Dia tahu bila nak guna terjerumus. Terjerumus maksud dia terjatuh ke dalam. Kita tahu apabila kita berhutang, dia jadi masalah besar bagi kita. Jadi sesuai tak kata terjerumus, dia sangat tepat. Itu kita masuk tadi. Dia guna perkataan yang tepat. Okey, terima kasih Taniah. Tak ada benda besar apa silap, cuma tu je lah. Orang tua-tua. Bukan orang-orang tua. Itu saja. Lain, bagus, sempurna. Okey, macam dia tadi, dia tak buat perkataan masyarakat kat depan. Tapi dia buat budaya ni, tak silap. Tak salah. Sebab dalam konteks ayat tu, dia memang betul. Okay, tapi kalau nak buat masyarakat dapat mengelakkan hutang pun, betul. Tak ada masalah. Okey, bagus. Awak boleh tak apa, hutang keliling pinggang. Okey, pun boleh juga masukkan. Okey, terima kasih atas percubaan. Okey, macam cakap kalau silap itu, ambil pengajaran dan betulkan dengan segera supaya kita tak
Kita tak buat terus silap yang sama. Okey, kita pergi kepada perangan kesimpulan. Okey. Sama juga masih 4 ayat. Sebab kita nak buat pemerenganan yang seimbang. Sebab saya buat 4 ayat. Semua 4 ayat untuk bahagian A. Okey. Ayat kesimpulan. Okey. Apa tugasan soalan? Kita dah huraikan tadi. Kita nak tekankan semula nak buat peringkasan. Apa sebenarnya saya dah cerita tadi. Okey. Jadi kesimpulannya. Okey. Ada siapa nak cuba? Saya. Okey, silakan. Kesimpulannya kepentingan budaya menabung boleh juga mengamalkan oleh masyarakat. Boleh juga diamalkan. Bukan mengamalkan, diamalkan oleh masyarakat. Betul. Ataupun biasa kalau saya buat di sini, saya nak masukkan ungkapan menarik. Jadi masa saya gunakan kesimpulannya terdapat 1001. 1001 maksud dia banyak, pelbagai. Jadi terdapat 1001. Okey, apabila 1001 tu tak boleh buat kepentingan-kepentingan. Terdapat 1001 manfaat budaya menabung kepada masyarakat. Okey. Lepas tu, okey. Oleh itu, apabila ayat cadangan saya bagi senang je. Semua pihak, ingat semua pihak bekerjasama untuk apa? Masukkan isu kita. Kalau dalam budaya menabung, perkataan menabung itu mesti kena ada. Masuk peribahasa, berat sama dipikul atau ringan sama dijadinya ataupun ke bukit sama daki, ke lurah sama dituruni. Okey, so, ada siapa nak cuba buat yang penuh? Cikgu. Ya. Saya nak cuba, cikgu. Ya, silakan. Oleh itu, semua pihak mestilah berganding bahu untuk meningkatkan kesedaran menabung. Bak kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Okey. Selamat dia guna pepatah memang betul. Yang dia cakap tu pepatah. Saya dengar kalau pepatah ni saya sangat ni sebab saya risau. Pelajar akan buat silap. Dia cakap kalau nak selamat, guna peribahasa. Selamatlah memang yang dia guna tadi tu betul pepatah. Kalau tidak, dia akan menjejaskan impression. Pemeriksa akan gariskan. Tapi kalau ada banyak garis, awak faham lah. Nak dapat A+ tu susah lah. Okey. Lagi satu nampak tak? Dia tak guna bekerjasama. Dia guna berganding bahu. Kan? Banyak ni boleh kita tukar ni. Sebab tu kalau kita buat karangan, kita boleh tukar selalu untuk kita biasakan. Selain berganding bahu, kita boleh buat apa lagi? Yang maksud bekerjasama. Tolong menolong. Tolong menolong. Tapi sesuai tak tolong menolong untuk menabung? Tak. Tak sesuai. Jadi tak boleh guna. Walaupun maksud dia, ya betul. Kena tengok konteks ayat. Okey, harapan kita tu dah baik-baik kan. Takkan harapan saya supaya masyarakat Malaysia meneruskan amalan tidak suka menabung. Kan tak boleh lah. Harapan yang baik. So dalam ni saya ambilkan mengatur kewangan di dalam bahagian pertama kewawasan kan. Maka macam mana nak buat? Dapat cuba yang ketiga, ayat harapan. Cikgu saya cuba. Ya. Semoga dengan usaha yang komited ini, masyarakat dapat mengatur kewangan supaya boleh menerapkan amalan menabung dalam kehidupan seharian. Ya, bagus. Guna menerapkan. Supaya dapat apa? Menyemak. Sukma. S-U-K-M-A. Kenapa Sukma? Bukan sukan Malaysia. Bukan. Sukma ni perasaan. Boleh tukar apa lagi? Sanubari. Perkataan ni orang jarang gunakan. Ada orang tahu tetapi dia tak terfikir pun nak guna masa tu. Jadi depan ni kalau nak cakap dalam jiwa, dalam hati, gunalah Sukma. Gunalah sanubari. Okay? Okey, yang terakhir. Ayat peribahasa. Saya akan akhirkan biasa ayat peribahasa saya. Kalau kelas belakang, dia sukalah. Akhir kata tepuk dada tanya selera. Memang dia hafal lah sampai hujung tahun. Okay? Dan digunakan. Okay. Tapi kalau macam awak, buatlah lagi tinggi sikit. Okay, contoh,
akhir kata, jangan sudah terhantuk baru nak tengadah. Kerana mungkin nasib sudah menjadi bubur. Kita letak 2 kat situ. Maksudnya, jangan dah kita dah kena teruk, baru kita nak beringat. Sebab mungkin pada masa tu dah tak guna dah. Macam tadi kan, tiba-tiba tak nak beli insurans, tapi tiba-tiba tidak buat kronik, baru nak beli insurans. Orang insurans tak nak terima dah kalau dia tengok awak dah sakit di situ. Kalau nak bayar pun dia kena bayar mahal. Sebab dia tahu benda itu tidak tidak memberikan keuntungan pada mereka. Okey, kita pergi kepada lebih kurang 40 minit. Kita pergi kepada bahagian B. Okey, ni ada satu latihan. Saya tak nak bincang latihan ni, awak boleh ni lah. Boleh buat sendiri sebab kita dah bincang tentang macam mana cara nak menganalisis bahan. Macam mana kita nak gunakan bahan. Cuma karangan ni dia dalam bentuk format surat. Okey. Cuma saya nak terangkan sikit lah pada awak. Okay, contoh dah soalan dia cakap, gambar dan maklumat di bawah menunjukkan masalah penjualan makanan tidak berkhasiat di kantin sekolah anda. Sebagai murid yang prihatin, tulis pucuk surat kepada pihak sekolah dengan kepada pihak sekolah. Siapa pihak sekolah nak tulis? Pengetua. Okey. Untuk mengadukan masalah yang dihadapi. Jadi, awak punya tajuk surat, aduan masalah tentang bahaya penjualan makanan yang tak berkhasiat di kantin. Okey, contoh Okey. Jadi itu tajuk surat. Tapi dalam soalan ini dia nak kena buat 2 benda. Satu, awak bercerita tentang bahaya penjualan makanan tidak berkhasiat di kantin. Satu lagi tentang tindakan yang perlu diambil untuk menjamin kesihatan murid. Ini besar ni. Bukan untuk mengatasi masalah jual tadi. Dia tanya carakan tindakan yang perlu diambil untuk menjamin kesihatan murid. Jadi tak semestinya pihak sekolah ambil tindakan, dia boleh pihak-pihak lain asalkan ada kaitan dengan makanan tidak bersihat ni. Okey, jelas Boleh dapat? Boleh cikgu. Sebab ini soalan berformat. Jadi surat macam mana? Sebenarnya format dia di pada sekolah rendah awak dah belajar. Itulah format dia. Jadi jangan pelik pula kalau keluar soalan ni baru kita nak niam dia letak. Dia sudah memang awak belajar dulu dah. Okey, kita masuk bahagian B. Bahagian B, markah penuh dia 70. Okey, oleh sebab 70 ni tak sama dengan markah dulu, pemeringkatan kita masih belum dapat. Tapi saya yakin untuk dapat cemerlang, markah dia mungkin dalam kalangan 60 ke atas. Okey, jadi itu yang saya rasalah. Markah dia 60 dan ke atas. So, dapat markah 60 ke atas lah untuk dapat cemerlang. Okey. Soalan akan diberi sebanyak 4 soalan. Okey, pilih dan jawab 1 saja. Okey. Panjang karangan, okey, kalau tadi 150 hingga 200 bahagian A, bahagian B 350 hingga 500 patah perkataan. Okey. Okey, contoh. Okey. Dalam bahagian B kita akan buat 3 isi je dapat cemerlang 3 isi. So kalau 3 isi, 1 pendahuluan, 1 kesimpulan, maksimum nak buat 500. 500 bagi 5 perenggan, 1 perenggan berapa? 100. 100. Catat kat situ. Bahagian B 1 perenggan 100. Okey. Terdapat satu bahan rancangan diberikan. Bahan rancangan ni boleh dalam bentuk petikan akhbar ke, puisi ke, grafik ke dan sebagainya. Statistik ke, jadual ke, dia boleh bagi macam-macam. Okey. Dan bahan itu saya membantu awak. Sebab tu kena baca betul-betul ada bagi. Okey. Terdapat 4 domain yang diuji, iaitu awam, peribadi, pendidikan, kerjaya. Tapi 4-4 ni tak sebenarnya setiap tahun akan keluar 4 ni. Tidak. Dia boleh keluar awam 2, pendidikan 2. Awam 3, peribadi 1. Dia boleh keluar macam tu. Nanti saya terangkan apa maksud 4 domain ini. Jangan risau. Okey. Yang keenam, jika terdapat isi dalam bahan, murid boleh gunakan. Boleh ambil isi tersebut. Dia boleh gunakan. Tak ada masalah. Kalau dia bagi 3 isi, awak dah boleh buat lagi 3 dah. Tak ada masalah. Boleh gunakan. Okey, nombor 7. Karangan macam biasalah. Ada pendahuluan, isi, nak dapat cemerlang 3 saja dan kesimpulan. Cikgu boleh buat lebih tak? Tidak boleh. Akur arahan. Bukan saya cakap. Lembaga pemeriksaan cakap begitu. Tidak boleh. Akur arahan. Okey. Soalan 1, domain awam. Domain awam ni biasa kita boleh cakap pelbagai pihak.
Okey, soalan pelbagai pihak. Okey. Kita baca sama dan kita cuba analisis soalan. Okay. Pelancongan merupakan industri yang terus berkembang pesat di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Malaysia merupakan pilihan destinasi yang digemari oleh para pelancong dengan meletakkannya sebagai antara 10 destinasi pelancongan utama dunia pada masa ini. Kepelbagaian budaya serta warisan merupakan antara daya tarikan yang meletakkan negara kita menjadi pilihan utama kedatangan pelancong. Dalam usaha memastikan pelancongan budaya semakin rancak dan berkembang, peranan pelbagai pihak amatlah ditagih. Maklumat di atas menjelaskan pelancongan budaya sebagai produk pelancongan di negara kita. Antara produk pelancongan budaya ialah makanan, seni bina lampau dan perayaan masyarakat majmuk. Huraikan usaha-usaha dalam memajukan pelancongan budaya di negara kita seperti makanan, seni bina lampau dan perayaan masyarakat majmuk. Okey, kita analisis soalan ini. Apa isu dia? Cepat, jangan buang masa. Apa isu dia? Hello? Pelancongan budaya. Ya, jangan sebut pelancongan sebab dia fokus pelancongan budaya. Isu dia pelancongan budaya. Okey. Terima kasih. Yang kedua, apa dia punya tugasan? Usaha-usaha dalam memajukan pelancongan budaya di negara kita. CC tu, ada CC lagi tu. Seperti makanan, seni bina lampau dan perayaan. Dia dah sebut tu, dia nak benda itu saja. Kalau awak cerita benda lain, salah. Awak cerita tentang budaya lain. Contoh awak cakap pakaian tradisional. Tak boleh sebab tak ada dalam tu. Nampak tak? Sebab tu kena tengok betul soalan kita. Okey. Lepas tu dimensi. Dimensi ni kepada siapa? Apa golongan yang terlibat dalam soalan ni? Dia ada cakap tak dalam soalan dia nak usaha siapa? Ada cakap tak usaha siapa? Pelbagai pihak. Yelah, dia ada cakap tak? Tak ada kan? Dia tak ada sebut pelbagai pihak. Tak ada kan? cikgu. Soalan. Ingat kalau soalan kita dibagi macam dia cakap usaha-usaha, tak cakap siapa, jawapan awak mesti pelbagai pihak. Nak dapat cemerlang mesti pelbagai pihak. Okey. Apa maksud pelbagai pihak? Dua pihak masuk pelbagai pihak. Contoh buat dua kerajaan, satu masyarakat contoh. Itu dah dikira sebagai pelbagai pihak. Lebih baik tiga-tiga yang berbeza. Satu media massa, satu kerajaan, satu pihak sekolah contoh. So kat situ ada tiga pihak. Boleh faham Itu maksudnya ni semua. Kalau dia dah sebut usaha beberapa pihak, awak buat satu pihak memang silap lah awak. Okey, lepas itu ada format tak soalan ni? Ada format tak soalan ni? Tak ada. Tak ada. Sebab ni karangan dia kat huraikan. Ya, huraikan. Okey, terima kasih atas respon. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, soalan domain peribadi. Okey. Kalau domain peribadi ni dia dah fokus kepada satu pihak sahaja. Okey, satu pihak atau dua pihak lah. Dia dah cakap lah pihak mana tu yang dia nak fokuskan tu. Okey. Pelbagai tafsiran diberikan dalam mendefinisikan semangat patriotisme. Secara ringkasnya, patriotisme ialah perasaan cinta akan negara. Ada banyak cara menzahirkan sikap patriotik seperti berdiri apabila lagu kebangsaan berkumandang dan ikrar nasional dibacakan. Menghormati jalur gemilang juga termasuk dalam senarai ini. Semangat patriotisme boleh dihayati secara formal dan tidak formal. Penerapannya perlu bermula sejak kecil dan diteruskan sepanjang masa. Petikan di atas menerangkan cara-cara untuk menunjukkan semangat patriotik. Semangat patriotik perlulah dipupuk sejak anak-anak kecil. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana untuk dimuatkan dalam akta. Tajuk rencana anda ialah peranan ibu bapa memupuk semangat patriotik anak-anak. Okey, tulis rencana anda selengkapnya. Okey, isu dia apa?
Semangat patriotik Semangat patriotik. dalam Ya, bagus. Semangat Sangat patriotik. Cukup dah sebab patriotik je kita nak ceritakan. Okey, tugasan kita peranan ibu bapa memupuk semangat patriotik anak-anak. okey, bagus, tepat. Dimensinya Mengapa? ya, ibu bapa. Awak cerita peranan pihak lain, salah. Confirm takkan cemerlang. Okey. Okey, dan yang terakhir ialah format. Tak ada. Ada. Baca betul dia nak suruh buat apa? Rencana. Rencana. Okey, rencana boleh bagi tahu saya tak? Apa format rencana? Rencana ni paling mudah Format paling mudah. Dalam banyak format, rencana paling mudah. Okey, apa format rencana? Ada tajuk, cikgu. Okey, tajuk. Ada lagi yang lain ke tajuk saja? Tajuk, lepas tu ada nama orang yang menulis rencana tu. Ya, nama penuh penulis. Tak boleh tulis Siti Siti Nurhaliza je, tak boleh, salah. Siti Nurhaliza binti Tarudin. Dia kena penuh. Nama penuh. Ingat itu rencana. Tahun ini saya cakap awak tolong bagi fokus kepada karangan rencana. Saya tak cakap karangan ni mesti keluar tetapi dia dah 2 tahun tak keluar. Biasanya rencana selang setahun dia akan keluar. Tapi dah 2 tahun tak keluar. Jadi tolonglah faham-faham sikit je Okey. Seterusnya yang ketiga. Soalan yang ketiga. Soalan ketiga, dia bagi tentang hak-hak pengguna. Ini kalau budak ambil subjek ekonomi ni dia sukalah. Sebab dia belajar benda ni. Okey. Kalau perniagaan tu saya rasa ada juga. Inilah soalan yang perlu mereka jawab. Sebenarnya sebab mereka ada ilmu banyak, berbanding kita tak belajar. Okey. Grafik di atas menjelaskan hak-hak sebagai pengguna yang perlu diketahui oleh pengguna sama ada berbelanja maupun menggunakan perkhidmatan. Oleh itu, pendidikan kepenggunaan amat penting untuk diterapkan kepada pengguna. Okey. Jelaskan kepentingan seseorang mengetahui hak-hak mereka sebagai pengguna. Okey. Jadi apa isu dia? Apa isu dia? Hak-hak sebagai pengguna. Okey, itu dah spesifik dah tu. Kalau secara umum je, apa isu dia? Pendidikan kepenggunaan. Ya, ataupun pengguna. Dia tentang pengguna. Ceritalah apa pun tentang pengguna. Okey. Yang kedua, tugasan dia? Kepentingan seseorang mengetahui hak-hak mereka sebagai pengguna. Ya, okey. Dia punya dimensi dia? Individu. Seseorang dia guna tu, jangan tukar. Masyarakat. Tak, seseorang. Soalan dah bagi tu, jelaskan kepentingan seseorang. Seorang individu. Tak boleh seseorang individu, salah. Seseorang tu maksudnya individu. Tak boleh guna 2 kali. Macam hubungan silaturahim. Tak boleh guna hubungan silaturahim, salah. Hubungan atau silaturahim. Okey? Okey, saya ingatkan kalau dalam dimensi jangan tukar dia buat seseorang, jangan buat individu. Awak nak tukar benda lain. Benda yang dia bagi ni gunalah seseorang, semua seseorang. Ingat jangan pandai pergi tukar individu, pengguna lah. Kan? Tak boleh. Salah. Nampak cemerlang, awak takkan dapat cemerlang. Okey. Dah tu dah sekali format. Ada format tak? Ada format tak? Tak ada. Tak ada. Sebab dia cakap jelaskan. Jelaskan ni karangan pendapat lah. Okey. Pendidikan. Apabila soalan domain pendidikan, dia boleh bagi apa-apa tentang pendidikan. Jangan ingat pendidikan kat sekolah je. Contohnya mata pelajaran sejarah contohnya. Itu pendidikan betul juga. Pendidikan Polsat pun itu pendidikan juga. Tetapi pendidikan ni besar. Pendidikan keselamatan jalan raya pun pendidikan juga. Pendidikan kepenggunaan pun pendidikan juga. Pendidikan pengurusan keuangan, menabung, pendidikan juga. Dia apa-apa tentang isu pendidikan dia boleh keluar. Tentang apa? Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa, itu pendidikan juga.
Dia banyak, dia besar. Pendidikan, jangan ingat pendidikan ni yang kita belajar kat sekolah saja. Tidak. Okey, dan yang terakhir, domain yang keempat iaitu domain kerjaya. Ini kalau biasa saya tengok apabila macam pelajar saya kan keluar soalan, dia suka jawab ni. Sebab dia rasa dia mampu untuk jawab. Sebab dia dah nampak macam cita-cita. Dia tahu cita-cita dia. Dia boleh huraikan contohnya. Okay. Dunia keusahawanan tidak memberikan jaminan pendapatan bergaji tetap. Malahan perniagaan memerlukan masa untuk menjanakan pulangan yang menguntungkan. Bidang baru dalam rangkaian asing mampu membentuk cabaran berganda dan memanjangkan keluk pembelajaran dalam perniagaan yang diceburi. Malahan, tempoh yang memerlukan seorang usahawan baharu memberikan komitmen masa, wang dan tenaga yang banyak pada peringkat awal perniagaan ditubuhkan mungkin berlanjutan untuk tempoh berbulan-bulan sebelum perniagaan menjumpai rentak yang stabil. Petikan di atas menerangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh usahawan yang baru berjinak-jinak dalam perniagaan. Cabaran ini perlulah diatasi untuk memastikan mereka lebih berdaya saing. Bincangkan bentuk-bentuk bantuan kerajaan untuk menolong usahawan baharu yang berdaya saing. Okay. Kita punya tema apa? Isu kita apa? Isu kita apa? Isu pelancongan. Pelancongan. Pelancongan? Itu bukan silap. Tak ada sebut pelancongan pun dalam slide ni. Keusahawanan. Keusahawanan ataupun usahawan. Betul lah tu. Okey. Yang kedua, tugasan kita. Bentuk-bentuk bantuan kerajaan untuk menolong usahawan baharu yang berdaya saing. Okey. Boleh tak beri saya apa contoh bentuk bantuan? Bantuan kewangan. Ya, dana tadi kita sebut tadi kan. Tu boleh. Dana. Dah satu dah idea. Okey, betul lagi? Contohnya pemberian tempat untuk mereka berniaga. Jangan contoh, itu bukan contoh. Itu idea. Okey, itu ialah pasaran, pemasaran. Okey, betul. Menyediakan tempat. Okey, lagi selain tu? Memberikan makanan. Kenapa makanan? Makanan dia memang kena cari sendiri. Kerajaan tak perlu bagi dia makanan. Ini nak pastikan maksudnya usahawan ni mampu pergi ke luar negara contohnya. Mampu bersaing dengan ramai penjual yang lain. Itu maksudnya. Jadi macam mana kerajaan nak bantu? Bagi ilmu. Kan? Buat kursus-kursus. Kan buat seminar. Itu contoh bantuan kerajaan. Okey, bagus. Okay, kita pergi kepada, ingat kalau kerjaya ni apa-apa berkaitan dengan cita-cita, masa depan, kerja-kerja, jenis-jenis pekerjaan pun dia boleh masuk dalam domain kerjaya. Okey. Sekarang kita nak bincang satu soalan. Tadi kita dah bincang sebenarnya. Jadi saya nak terus fokus. Lebih kurang ni cukup kok masa untuk saya terangkan. Okey. Bahagian B, okey, ayat rangsangan. Kita buat soalan nombor 1 tadi. Apa pandangan anda terhadap isu? Okay, isu kita pelancongan budaya. Okey, jadi kalau kita baca petikan diberi tadi, dia cakap pelancongan budaya ni orang semakin suka. Okey, jadi kita boleh buat macam mana? Dewasa ini, sektor pelancongan budaya semakin maju dan mendapat sambutan pelancong yang ingin makan angin ke sebuah negara. Kan? Okay. Kenapa awak cakap pelancongan budaya semakin maju? Sebab pelancong nak tengok budaya orang lain. Sebab masyarakat dah mampu, banyak duit dah. Betul mereka boleh pergi melancong. Okey, jadi macam mana nak buat? Hal ini disebabkan oleh pelancong ingin mendalami budaya bangsa di negara lain. Kerana lain padang, lain belalang. Kan? Okey, ataupun seperti kata peribahasa Melayu, lain padang, lain belalang. Okay, masuk idea kedua. Okey, tambahan pula. Kalau kita nak tambah apa-apa idea yang kedua daripada satu benda itu, kita boleh guna tambahan pula, bukan itu saja. Di samping itu pun boleh guna, tak ada masalah. Sebab itu fungsi dia untuk penambahan idea.
Jadi tambahan pula, kemampuan masyarakat untuk melancong semakin tinggi menyebabkan mereka boleh berjalan keluar negara contohnya. Ayat contoh, bagaimana awak nak buktikan bahawa pelancongan budaya semakin maju ni? Tadi dalam petikan ada menyatakan Malaysia ni menjadi destinasi 10 kan, 10 destinasi pelancongan. Maka kita ambil je idea dia. Jadi salin nanti contohnya Malaysia merupakan pilihan destinasi yang digemari sebab dia dah bagi ni fakta ni. Ni fakta besar ni. Jadi benda tu jangan kita merugikan. Dah ada, kita ambil. Ayat kesan. Apa kesan ni pun boleh? Kita guna teknik kita tadi apa? Teknik, kalau kesan apa? Teknik apa tadi? Daki puncak ke peti ilmu? Peti ilmu. Peti ilmu. Okey. Ingat tak lagi P tu apa? P pekerjaan. Pekerjaan. E? Ekonomi. Ekonomi. T? T. Teknologi. Teknologi. I. Image. Image. I satu lagi? Ilmu. Awak boleh ingat, benda tu dah boleh membantu awak. Kesan ni contoh saya ambil ekonomi dengan pekerjaan. Maka kita tulis kesannya ekonomi negara semakin berkembang melalui perbelanjaan para pelancong. Bukan itu saja, masyarakat dapat merebut peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ayat arah, persoalannya apakah? Kita salin soalan kita semua. Apakah usaha-usaha dalam memajukan pelancongan budaya negara kita seperti makanan, seni bina, lampau dan perayaan masyarakat majmuk? Tanda soal. Siap kita punya perenggan pendahuluan. Sebenarnya kita ada teknik, kita ada cara, senang dia buat karangan sebenarnya. Kita yang rasa susah sebab kita tak ada teknik yang betul. Bukan kita tak boleh buat, tapi kita tak ada teknik yang betul. Saya bagikan pada awak, saya dah siapkan dalam bahan yang awak ada tu, contoh perenggan yang mantap. Macam mana kita menguraikan dengan sangat baik karangan kita. Tengok baik-baik kalau awak tak faham ke, awak boleh tanya. Tadi kita cakap, dia mesti soalan ni pelbagai pihak. Maka, contoh dalam ni saya ambil yang pertama, dia pelbagai pihak satu benda. Yang kedua, dia kena ambil ada 3 benda. Makanan, seni bina lampau dengan perayaan masyarakat majmuk kan, betul ada 3 Maka untuk dalam soalan ni saya ambil makanan dulu. Kita ambil nombor satu dulu makanan. Cikgu boleh tak campur makanan dengan tu? Tidak boleh. Dapat makan cemerlang dia mesti setiap satu perenggan satu. Dan ada satu pihak kat situ. Contoh saya buat, usaha pelancongan perlulah memperkenalkan resepi tinggalan nenek moyang. Dia tak sebut makanan, tapi dia guna resepi. Tapi tak cakap salah sebab resepi ni memang makanan. Mengapakah anda berkata demikian? Sebab Malaysia ni dikenali sebagai syurga makanan. Kita ada makanan macam-macam berbulan tahun. Tak payah nak pergi negara China untuk dapatkan makanan mie. Tak payah nak pergi ke India untuk dapat makan chapati. Tak payah nak pergi ke Indonesia untuk dapat makan nasi lemak. Kan? Tapi pergilah Malaysia, anda dapat 3 makanan tadi terus. Contohnya. Ayat contoh. Bagaimana anda boleh membuktikannya? Pengusaha hotel. Ingat dia cakap pengusaha pelancongan. Jadi dia spesifikkan. Pengusaha hotel terkemuka perlu menyajikan kuih tradisional juga makanan tradisional. Kalau setakat ini awak cerita, awak tak boleh dapat makan cemerlang. Boleh tak bagi saya contoh hotel terkemuka? Bagi dah satu nama hotel terkemuka kat Kuala Lumpur. Lepas tu bagilah contoh kuih muih tradisional. Bagilah nama yang pelik-pelik sikit. Badak berendam, seri muka, tahi itik kan. Itu kita punya ilmu. Puding raja contohnya. Pernah dengar puding raja? Pernah dengar puding raja? Tak cikgu. Tak pernah. Puding raja ni kalau zaman dulu dia makanan raja. Satu nama puding raja. Orang biasa tak boleh makan. Dah tu warna dia kuning. Warna apa? Baju sultan kan biasanya kan. Puding raja ni berasal dari negeri Pahang. Dia pencuci mulut. Makanan tradisional, bagilah makanan-makanan yang ada kat Malaysia. Jangan ambil makanan luar, makanan yang ada kat Malaysia. Sebut je, kita tahu itu makanan Malaysia. Contoh mi Bandung, kan? Laksa Johor, lagi apa lagi? Asam pedas Melaka, kan? Benda-benda itu yang kita kena paparkan.
Nak majukan pelancongan budaya, orang boleh rasa, oh sedap. Lagi unsur pelancongan, saya ambil pemilik inap desa. Boleh tak bagi satu contoh inap desa yang terkenal kat Malaysia? Awak sebut je orang tahu. Okey. Pernah pergi ke Sabak berenang? Pernah sampai ke Sabak berenang? Dekat mana cikgu? Okey, dekat mana? Di dalam Selangor je. Okey. Di Sabak berenang itu, okey, dia ada satu, bukan Sabak berenang, Kuala Selangor, minta maaf. Okey, Kuala Selangor. Di Kuala Selangor tu ada satu inap desa, kampung yang dijadikan inap desa yang sangat terkenal di Malaysia. Okey, kalau awak tak tahu tu, bukan cakap tak terkenal. Itu awak tak suka membaca. Okey. Inap desa ni, satu kampung ni dijadikan sebagai inap desa. Iaitu kalau pernah dengar, Kampung Sungai Haji Dorani. Okey, jadi kalau pelancong datang, okey, mereka boleh tanam padi. Kalau musim tanam padi, kalau musim menuai padi, maka dia boleh menuai padi. Okey, selain itu dia boleh buat aktiviti di kampung, memancing di tali air, okey, tangkap ikan guna tangan, semua aktiviti yang kampung itu dia boleh buat. Okey, jadi kita contohnya boleh buat demonstrasi masakan kepada pelancong yang datang. Bukan setakat mereka nak makan, kadang mereka nak tengok, apa bahannya, kenapa guna bahan ni, apa fungsi bahan ni. Jadi secara langsung kita dapat kenalkan resepi kita kepada pelancong. Okey, dan ayat kesan, apa kesan kalau kita perkenalkan resepi nenek moyang kita? Dia dapat terus dilestarikan. Okey, maksudnya kekal. Okey, masuk peribahasa, tak lapor dia tak ada ambil panas. Kita dapat perkenalkan makanan kita ke seantero dunia. Contoh, ada isu contoh kan, rendang tak crispy kata dia. Kan? Sedangkan rendang memang bukan ayam goreng. Kan contohnya. Jadi kat situ nampak tak? Orang tak kenal lagi makanan kita sebenarnya. Tetapi apabila dikenalkan cakap, oh sebenarnya rendang memang ini caranya. Baru orang tahu. Rendang rupanya begitu makanan dia. Nampak tak? Jadi kita perlu, apabila kita buat karangan, kita perlu detailkan. Okey, anggap pemeriksa kita tidak tahu. Anggap pemeriksa awak tak tahu apa-apa. Awak kena cerita segala-galanya. Okey, ingat nak dapat markah cemerlang, perlu lain berbanding orang lain. Perlu ada wow kat karangan kita, barulah boleh dapat markah cemerlang. Okey, sekarang lebih kurang lebih 12 minit. Okey, kita cuba untuk buat karangan, untuk buat satu perenggan. Okey, tak nak buang masa. Ayat pertama, ayat topik, siapa boleh cuba buat? Apakah usaha dalam memajukan sektor pelancongan budaya kita? Okey, siapa boleh jawab? Cikgu saya. Ya, silakan. Selain itu, pihak kerajaan perlulah mewartakan lebih banyak seni bina lampau. Di negara kita. Di negara kita. Di negara kita. Okey, ayat huraian. Ayat huraian. Ada siapa nak cuba? Kalau awak nak cuba terus, bolehlah, saya tak nak buang masa. Terus je. Okey, cikgu. Saya cuba. Umum mengetahui bahawa bangunan dan tapak warisan di negara kita menjadi bukti sejarah yang amat penting. Okey, ayat contoh. Yang pertama saya bagi 2 kat situ. Misalnya, Bandaraya Bersejarah Melaka dan Georgetown telah diisytiharkan oleh Tapak Warisan Dunia. Tambahan boleh. Dia bukan oleh. Diisytiharkan oleh siapa? Sebagai Tapak Warisan Dunia. Okey. Jadi, siapa yang isytiharkan Melaka dan Georgetown ni dapat Tapak Warisan Dunia? UNESCO. Bagus. Itulah ilmunya. Awak kena tulis benda itu. Nampak tak? Tu yang saya cakap. Kadang-kadang kita tahu tapi kita tak tulis, pemeriksa anggap awak tak tahu. Kan? Awak tahulah fakta macam-macam tu tapi awak tak tulis dalam karangan, pemeriksa akan anggap awak tak tahu. Sebab tu kalau kita ada ilmu, okey, benda-benda yang wow, lepas ni tulislah dalam karangan selagi berkaitan. Okey, ayat contoh yang kedua.
contoh yang kedua. Cikgu, tambahan pula, seni bina rumah tradisional juga perlulah dikekalkan seperti kampung Morten di Melaka dan rumah Datuk Kelana Sungai Ujong di Negeri Sembilan. Okey, terima kasih. Pernah dengar kampung Morten? Tak, cikgu. Tak pernah Okey, kalau awak pernah pergi Melaka, lalu Sungai Melaka, naik bot kat Sungai Melaka tu? Ya. Okey. Sepanjang awak lalu di Sungai Melaka tu, awak akan nampak kedai-kedai kan, hotel-hotel kat situ kan. Tapi ada satu tempat dia akan berhenti. Dan tempat itu kalau awak nak turun, dia boleh suruh awak turun dulu. Awak boleh pergi sekejap tengok rumah-rumah kat situ. Okey, itu Kampung Morten. Kampung Morten ni telah diwartakan supaya tak boleh nak ubah, tak boleh nak pecah buat rumah moden, tak boleh. Okey, Kerajaan Negeri Melaka telah isytiharkan itu sebagai warta kepada kerajaan. Dia tak boleh ubah. Rumah Melaka uniknya ialah tangga dia. Tangga dia berwarna-warni dan ada pendapat mengatakan bahawa tangga rumah tu lebih mahal berbanding sebiji rumah. Okey? Dia punya tangga tu sangat unik. Sebab rumah Melaka, kalau kita cakap tentang rumah Melaka, dia bercerita tentang tangga. Okey? Kalau kita sebut Negeri Sembilan, uniknya pada mana? Pada bumbung dia. Iaitu bumbung dia biasa bumbung Minangkabau. Macam tanduk kerbau. Kenapa tanduk kerbau? Sebab orang Minangkabau memang bela kerbau. Okay? Untuk bidang pertanian. Okey. Saya nak cerita sikit tentang rumah Datuk Kelana Jaya Sungai Ujong ni. Okay. Rumah ini dibina tanpa menggunakan sebatang paku pun. Jadi kalau awak tanya macam mana boleh siap satu rumah. Itulah kebiasaan orang pada zaman dahulu. Mereka gunakan sistem tanggam. Lekat-lekat. Pasang-pasang lekat-lekat begitu. Jadi boleh jadi rumah sampai sekarang tak roboh-roboh. Okey, itulah keunikan kebiasaan orang Melayu pada zaman dahulu. Okey, kesan. Apa kesan dia? Apa kesan kalau kita wartakan seni bina lampau ni? Kesannya, implikasinya seni bina tradisional dapat mempamerkan kebijaksanaan dan estetika masyarakat. Okey, satu lagi. Bukan itu sahaja. Seni bina lampau dapat dijadikan sebagai iktibar kepada orang yang melupakan sejarah pasti. Seni bina lampau dapat dijadikan iktibar kepada orang yang melupakan sejarah pasti mengulanginya. Okey, bukan. Sebenarnya yang belakang ni ini kata-kata seorang tokoh. Nama dia Jos Santayana. Kalau dulu Jos Santayana ni memang ada dalam buku sejarah. Saya tak pastilah sekarang ada ke tidak nama dia. Okey. Dia ni siapa? Dia ni bapa sejarawan dunia. Okey. Dia cakap kalau kita melupakan sejarah, kita akan ulang sejarah itu. Maksudnya sejarah, kalau sejarah yang buruk, kita akan ulang sejarah yang buruk. Okey. Sebab tu kena jadikan iktibar. Tengok Kota Ibu Musa. Oh, inilah bukti peninggalan Portugis. Inilah bukti negara kita pernah dijajah. Maksudnya zaman dulu sukar. Jadi maksudnya apa? Oh, tak nak jadi sukar begitu. Maka kita akan jaga negara kita. Itu iktibar yang kita boleh dapat. Okey, sikit lagi, lebih kurang 6 minit. Okey, kita teruskan kepada kesimpulan. Okey. Sama juga perang kesimpulan, saya buat 4 ayat. Jenis dia ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat harapan dan ayat peribahasa. Okay. Jadi ayat kesimpulan ni kita nyatakan sama juga. Kita nyatakan apa yang kita dah huraikan tadi dalam perenggan isi kita. Okey, ada siapa nak cuba? Cikgu, boleh saya cuba lagi sekali? Sila, tak ada masalah, saya lebih suka. Okay. Kita pun dah nak habis nanti masa tak cukup. Okey, silakan. Okey, kesimpulannya terdapat 1001 usaha dalam memajukan pelancongan budaya di negara kita seperti makanan, seni bina lampau dan perayaan masyarakat majmuk. Okey, bagus. Okey, ayat cadangan. Sama juga kita guna semua pihak.
Ini cadangan ni, okey saya cakap awak sebabkan soalan kita ni dah cakap pihak-pihak kan, betul? Kan, pihak tu, pihak ni semua, maka ayat cadangan ni kita je semua pihak. Tetapi kalau soalan kita fokus kepada faedah contohnya, maka ayat cadangan ni awak boleh tambah lagi bawah-bawah dia, pihak mana? Pihak mana yang kena buat? Dah lepas awak cerita semua pihak ni, awak fokus. Pihak kerajaan, pihak minyak masa, ibu bapa, awak boleh fokus. Tapi soalan ni dia dah sebut beberapa pihak. Jadi jangan sebut lagi. Jangan ulang pula idea lain Okey. Teruskan. Ayat cadangan. Okey. Oleh itu, semua pihak mestilah berganding bahu untuk memajukan pelancongan budaya di negara kita. Kerana ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk harapan. Harapan kita banyaklah. Harapan mesti berkaitan dengan pelancongan budaya. Okey. Kalau saya buat umum pelancongan je boleh tak? Saya tak galakkan. Kita fokus kepada pelancongan budaya sebab itu kita punya isu kita. Okey, teruskan. Harapan yang pertama. Semoga dengan usaha yang komited ini, pelancong asing lebih ramai datang ke Malaysia untuk mendalami budaya unik bangsa kita. Kerana tak kenal maka tak cinta. Okey, sambung lagi, teruskan. Tambahan pula, pihak masyarakat perlulah menyokong sektor pelancongan budaya dengan melancong dalam negara kita. Okey, dia tak payah dalam negara sendiri. Okey, dia tak payah cakap pihak masyarakat je. Okey. Kalau kerajaan tak salah letak pihak kerajaan, tapi masyarakat dia salah kalau letak pihak masyarakat. Di masyarakat saja Okey, sambung lagi, satu lagi. Okey, bukan itu sahaja. Peluang yang ada perlulah bijak direbut oleh kerajaan dan rakyat. Bukan itu sahaja. Peluang yang ada perlulah bijak direbut oleh kerajaan dan masyarakat demi meraih keuntungan. Okey, last ayat peribahasa. Akhir kata, usaha memajukan pelancongan budaya mestilah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan bukannya secara sambalewa. Seperti persis peribahasa melepaskan batuk di tangga. Okey. Ada tak peribahasa lain yang kita boleh ganti melepaskan batuk di tangga? Apa peribahasa yang sama maksud dengan melepaskan batuk di tangga? Maksudnya buat kerja tak sungguh-sungguh. Ada tak? Siapa tahu? Apa peribahasa yang sama maksud dengan melepaskan batuk di tangga? Janganlah satu sekolah nanti semua guna yang ni. Sebab tu saya tanya ni. Bagi pilihan. Jadi ada orang boleh guna ni, ada orang boleh guna yang ni. Hangat-hangat. Berdiam di abu angin. Apa? Berdiam di abu angin. Bukan. Ni peribahasa biasa je, kita biasa dengar peribahasa ni. Hangat-hangat tahi ayam. Ya, hangat-hangat tahi ayam. Maksudnya sekejap je benda tu panas. Lepas tu dah sejuk dah. Maksudnya dah tak kisah dah. Itu maksudnya. Macam ni lah melepaskan batuk di tangga. Buat sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Okey. Alhamdulillah saya bersyukur sebab masa yang diberi saya dapat manfaatkan. Kita dapat betul-betul 2 jam manfaatkan. Terima kasih atas respon anda semua. Okey. Yang senyap tu tak apalah, saya harap awak dapat sesuatu, dapat belajar. Okey, saya akhiri saya punya slot pada pagi ini dengan selangkapan tu. Okey. Embun menitik kepada segemal, bawa mari berdagang kebentan. Ilmu setitik kalau diamal boleh menjadi hamparan lautan. Awak hari dapat sikit, tetapi kalau awak selalu buat, selalu gunakan ilmu ini, insyaAllah dia akan jadi benda yang besar dalam hidup awak. Okey, jadi saya Cikgu Rosa Medaud mendoakan kecemerlangan anda dalam pelajaran SPM dan juga kehidupan. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Okey, satu benda saya nak pesan. Saya hari ini bagi awak ceramah lebih kurang 2 jam. Tetapi ingat,
macam mana pun 2 jam ini tak mampu nak bandingkan, nak tandingi cikgu awak punya usaha yang 2 tahun. Jadi hargailah usaha cikgu anda, hormatilah cikgu anda sebab saya percaya berkatnya ada di situ. Kadang-kadang kita bukan pandai sangat pun, tapi sebabkan kita selalu buat kerja cikgu, kita selalu betul ikut cakap cikgu, menyenangkan hati cikgu, insyaAllah Tuhan akan balas nanti. Dan saya percaya setiap yang awak buat ni Tuhan akan ikut. Kita tak tahu apa kebaikan yang kita buat, Tuhan akan balas dalam bentuk yang macam mana. Jadi saya doakan anak-anak SMK Sdn Bhd yang mengikuti ceramah pada pagi ini akan mendapat kejayaan yang cemerlang dalam Allah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah kerana sudi mengundang saya untuk saya berkongsi sedikit ilmu dengan anak-anak pada hari ini. Dan saya minta maaf kalau ada kekurangan pada ceramah saya. Mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung para pelajar, guru-guru dan sebagainya, saya minta maaf. Terima kasih banyak, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ruslan, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian selama 2 jam untuk cemerlang A+ bahasa Melayu. Okey, banyak tips yang mula-mula tu saya tak pernah dengar masa zaman kita dulu mana ada. Tadi saya adalah berchat sekejap dengan Cikgu Mazlina. Untungnya budak-budak zaman sekarang ni kan, dulu kita main redah je. Main redah je, tak ada pun tips-tips macam ni. Kita cakap kalau kita macam ni agaknya kita A++ ke kan Cikgu Mazlina. So kena bersyukur dengan teknologi sekarang walaupun dalam pandemik kamu semua masih boleh menuntut ilmu daripada orang lain lah. Maksudnya memang daripada guru-guru, cikgu kita memang tak putus-putus. Setiap kali PDPR memang akan buat yang terbaik. Tetapi kita pun kadang-kadang nak refresh guna jumpa cikgu baru kan, ilmu baru, suara baru. So kita jemputlah Cikgu Roslan untuk bersama-sama dengan murid. So alhamdulillah, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tanggaraj. Big clap kepada Tanggaraj sebab aktif menjawab. Okay, saya menunggu-nunggu juga murid-murid lain ni. Diorang ni pemalu sangat katnya Cikgu Roslan kan. Pemalu, segan, takut buat silap, tapi sebenarnya awak kena tahu kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kita buat salah dan apa yang kita buat tu betul. Contoh macam Sofia tadi kan, dia mencuba. Tengok kat situ kita dapat satu jawapan yang perlu kita betulkan. So semua dapat ilmu tu. Okay, terima kasih kepada yang lain-lain juga. Saya catat juga ni. Saya ingat nanti tengoklah Cikgu Tanggaraj ni nak bagi token sikit ke kepada Tanggaraj ke apa ke kan. Sebab banyak dia share hari ni. Okay, terima kasih kepada semua. Jangan lupa isi link kehadiran. Saya juga bagi pihak murid-murid SMK Sdn Bhd dan juga pengurusan sekolah SMK Sdn Bhd mengucapkan ribuan terima kasih pada Cikgu Roslan dan juga mohon maaf jika murid-murid saya ni lah kena panggil banyak kali nak respon kan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Roslan. Mohon maaf di atas segala kekurangan daripada pihak kami. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh bersua kembali untuk murid-murid tingkatan 4 ke persediaan SPM 2022 insyaAllah. Terima kasih Cikgu Roslan. Okay, terima kasih semua. Saya tutup dengan majlis. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Saya tutup program kita pada hari ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Roslan ya. Terima kasih Cikgu. Alhamdulillah. 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 Memang saya dengar pun memang saya pun dengar tau macam kita nak ambil SPM. Betul lah. Bukan betul lah. Budak zaman sekarang ni beruntung macam teknik dia dapat. Macam panduan dia dapat. Zaman dulu tak ada rasa cikgu nak bagi soalan je buat sendiri. Kita tu boleh juga dapat A, boleh juga dapat kan A1 kan pangkat 1 ni semua. Cikgu Roslan ni kalau A1 tu zaman saya tu. Saya A1.
Zaman A1 lah. Mas Lina dia zaman A rasanya dia muda. Ya. Terima kasih Cikgu Roslan. Terima Terima kasih. kasih Tangerang. Ya, terima kasih banyak. Saya doakan awak A+. Okay. Yes. Dan murid-murid ni sebenarnya dia kena rajin membaca lah. Dia kena banyak explore sebenarnya sebab sekarang ni buku-buku dah kurang, jadi memang internet je. Kalau internet ni memang banyak benda-benda yang macam Twitter tu sikit-sikit je lah, benda-benda lama kan. Sebab ni banyak sebenarnya saya tengok kat Facebook, tapi budak-budak kita jarang ada Facebook. Macam Inap Desa tu yang dekat Sungai Haji Dorani, kita tahu benda tu kan. Masa kita tengok kat situ iklan ada pasu Kampung Moten tu semua. Tu cakap untung. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih. Terima kasih Cikgu Roslan. Saya ni Puan Syaibah. Saya pun dapat tambah ilmu lah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama cikgu. Terima kasih banyak. Cikgu. Okey, terima kasih Cik Khalil. Cik Khalil pun awal daripada habis Cik Khalil ikut. Okey, terima kasih Cikgu Roslan Terima kasih banyak. Maklumat. Terima kasih Puan Azura menguruskan pada pagi ni. Alright, terima kasih semua Okey, sama. Saya end record dulu sebab mungkin ada murid yang memang tak boleh join, nanti saya bagi kat